Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Jumaat 26 Februari bersama saya Syahril Sarafuddin dan saya Hazel Desmond. Berikut paparan utama malam ini. Sejuta individu telah berdaftar untuk program vaksinasi COVID-19 menerusi aplikasi MySejahtera. Anggota ATM bertugas di kawasan operasi dan misi luar negara. Kumpulan pertama divaksin dalam kalangan warga ATM. Masyarakat perlu yakin dengan usaha kerajaan untuk membendung penularan wabak COVID-19. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Mohammad Al-Bakri, manfaat pengambilan vaksin tidak perlu lagi diragui statusnya, malah perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. Bila saya tengok para ulama sendiri telah mengambil vaksin di UAE, di Makkah, di Saudi, di Mesir, di tempat lain, bermakna mereka mahu supaya keyakinan kita bahawa vaksin ini bukan bermasalah tetapi memberi satu kekuatan kepada tubuh dalam melindungi COVID-19 ini. InsyaAllah semoga usaha ini mendapat kejayaan untuk kita meramaikan seramai mungkin mereka yang divaksinkan pada masa akan datang. Beliau bercakap kepada media selepas menerima suntikan pertama dos vaksin COVID-19 jenis Pfizer-BioNTech di Pejabat Kesihatan Daerah Putrajaya. Beliau menasihatkan agar orang ramai bersifat lebih terbuka dan tidak hanya menilai hujah tanpa berlandaskan fakta. Kumpulan pertama anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang menerima vaksin merupakan mereka yang bertugas di kawasan operasi dan penugasan di luar negara. Anggota ATM ini sedang dan akan bertugas di kawasan operasi seperti Op Benteng, Op Penawar, misi pengaman pasukan tentera sementara Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lubnan dan pasukan pemerhati antarabangsa di Mindanao di bawah tentera darat, laut serta udara. Vaksin ini juga akan diberikan kepada kumpulan pemerintahan strategik dan operasi di markas ATM iaitu di Kementerian Pertahanan, MINDEF, Markas Angkatan Bersama, ini pejabat PAT ya. Markas Angkatan Bersama di Kuantan. Di Kuantan. Markas-markas formasi tentera darat, laut dan udara. Terutamanya bagi mereka yang bertugas di bilik operasi dan bilik komunikasi markas-markas tersebut. Beliau menyatakannya selepas menerima suntikan vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech di Hospital Angkatan Tentera Tuanku Mizan pagi tadi. Seramai 230 warga ATM telah divaksinasi dengan dos pertama vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech sejak semalam. Seramai 1,065,000 orang telah berdaftar untuk program vaksinasi COVID-19 melalui aplikasi MySejahtera. Sejak pendaftaran program imunisasi COVID-19 kebangsaan dibuka secara rasmi semalam, aplikasi tersebut menjadi medium yang berkesan dalam menyebarkan maklumat mengenai pandemik berkenaan, termasuk program vaksinasi. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, jumlah tersebut menunjukkan petanda positif bagi masyarakat untuk bersama mendapatkan vaksin ini. Beliau juga turut menggalakkan lebih ramai lagi berdaftar dan berkongsi pengalaman selepas disuntik 48 jam. Saya tak rasa langsung sakit dan apabila saya dimaklumkan ada radang ataupun sakit di tempat yang disuntik, tetapi sebab jarum yang digunakan adalah amat halus, jadi saya tak rasa langsung sakit ataupun demam ataupun apa-apa kesan samping. Jadi untuk tempoh 48
jam, jadi saya tak ada masalah langsung. Jadi saya harapkan ramai lagi yang akan mengalami tanpa gejala seperti saya. Jadi inilah satu pengalaman yang boleh saya maklumkan kepada semua, dan juga saya dimaklumkan Yang Amat Mohamad Perdana Menteri juga tidak mengalami sebarang gejala. Beliau menambah individu yang gagal hadir pada tarikh pemberian suntikan vaksin tanpa sebarang alasan kukuh bakal berdepan dengan tindakan. Tan Sri Dr. Nur Hisham menghadiri sesi libat urus Ketua Pengarah Kesihatan bersama media yang diadakan secara maya. Program imunisasi vaksin COVID-19 peringkat negeri Sarawak bermula hari ini di Klinik Kesihatan Petra Jaya, Kuching petang tadi. 41 lokasi di negeri itu diberikan bekalan vaksin, kecuali bahagian Limbang, Lawas dan Miri. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg antara yang terawal mendapat suntikan berkenaan. Kumpulan pertama program imunisasi COVID-19 di Sarawak melibatkan 4,400 dos yang akan diberikan kepada petugas barisan hadapan. Di bahagian Sri Aman, pemberian vaksin kepada lebih 4,420 petugas barisan hadapan di Sri Aman dijadual bermula esok selepas bekalan tiba hari ini. Ia akan dilaksana di Klinik Kesihatan Sri Aman dan Klinik Kesihatan Lubuk Antu. Sementara itu, mengambil kira keluhan orang ramai berhubung kesukaran orang ramai mendaftar sebagai penerima suntikan secara dalam talian, proses pendaftaran secara manual turut dijalankan. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail menjadi individu pertama menerima vaksin Pfizer-BioNTech di bawah program imunisasi COVID-19 peringkat negeri. Program imunisasi yang berlangsung dalam 2 sesi itu turut melibatkan petugas barisan hadapan termasuk ketua-ketua jabatan, polis dan petugas kesihatan, membabitkan 115 penerima. Menurut Datuk Seri Dr. Wan Rosdi, kerajaan negeri menyasarkan sekurang-kurangnya 70% daripada 1.7 juta rakyat di negeri itu mengambil suntikan vaksin berkenaan melalui 3 fasa, membabitkan 1.2 juta penerima. Pertama, lebih kurang 32,000 orang yang akan disuntik. Kemudian diikuti lebih kurang 360,000 orang. Dan fasa ketiga seramai 700,000 orang. Sasaran Kerajaan Negeri Pahang melalui Jabatan Kesihatan Negeri Pahang ialah seramai 1.2 juta rakyat di negeri Pahang ni akan disuntik. Kita ada lebih kurang 1.7 juta. Jadi sasaran kita kepada 1.2 juta. Beliau menyeru rakyat Pahang supaya menerima suntikan itu yang diberikan secara percuma oleh kerajaan. Manakala bagi masyarakat orang asli, kerajaan negeri melalui Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKOA bersama pejabat kesihatan daerah bersama menyelaras proses suntikan vaksin bagi memastikan mereka tidak tercicir daripada menerima suntikan. Rabu lalu Pahang menerima bekalan 23,400 dos vaksin COVID-19 untuk pelaksanaan fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Samsuri Mokhtar menerima dos pertama vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech di Pusat Rawatan Ibu dan Anak Peribadi Kuala Terengganu hari ini. Beliau merupakan antara 3 individu yang menerima vaksin pada pelancaran program imunisasi vaksin COVID-19 peringkat negeri Terengganu petang tadi. Saya rasa satu proses yang biasa. Kena gigit di semut rasa sakit lagi. Jarum saja. Dari segi vaksin yang masuk ke dalam badan tu, saya rasa tidak ada apa-apa rasa kesukaran untuk kita lah. So tidak patut semua rakyat yang akan menerima gelar masing-masing tidak merasa takut dan sepatutnya teruja untuk menanti saat masing-masing. Ada deadline ke bila dia akan start? Sedang diatur. Saya pun tak pasti lagi tarikh kerana masing-masing akan dihubungi melalui MySejahtera.
Turut menerima vaksin hari ini, Exco Kesihatan Negeri Dr. Alias Razak dan Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Nur Azimi Yunus. Barisan Exco lain akan menerima suntikan vaksin dalam masa terdekat. Vaksin berjumlah 16,380 dos itu disimpan di 3 lokasi pusat simpanan vaksin, iaitu Hospital Kemaman, Setiu dan Kuala Terengganu sebelum diagih kepada kira-kira 20 pusat pemberian vaksin. Fasa pertama sehingga Mei ini melibatkan petugas barisan hadapan. Di Labuan, kumpulan pertama vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech sebanyak 4,680 dos dari Kota Kinabalu, Sabah selamat tiba di Terminal Feri Kenderaan Labuan pagi tadi. Bekalan dos vaksin itu akan dibawa ke Pusat Simpanan Hospital Labuan sebelum diagihkan ke 3 pusat pemberian vaksin bagi pelaksanaan program imunisasi COVID-19 bermula esok. Ketibaan dos vaksin itu disambut Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Labuan, Ridwan Muhammad Ismail. Proses penghantaran itu dilakukan sebuah syarikat perkhidmatan penghantaran diiringi pasukan PDRM Labuan serta Jabatan Kesihatan Labuan. Pemberian vaksin bagi kumpulan pertama melibatkan lebih 2,340 individu terdiri daripada petugas barisan hadapan, iaitu anggota keselamatan dan kesihatan. Beberapa orang pemimpin turut dijadual diberi suntikan awal selepas majlis pelancaran vaksin itu di klinik kesihatan Membedai esok. Kementerian Dalam Negeri KDN amat memandang serius isu penyebaran berita palsu terutama berkaitan program vaksinasi. Lantas, usaha memperkukuh kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM sentiasa dilakukan bagi memastikan perkara itu dapat ditangani sebaik mungkin. Menurut Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ismail Muhammad Said, melalui ordinan darurat sudah ditetapkan undang-undang untuk mengambil tindakan tegas kepada mana-mana individu yang melakukan kesalahan penyebaran berita palsu. Law dah ada dah, undang-undang dah sedia ada. Mana-mana pihak yang menimbulkan huru-hara di dalam masyarakat yang boleh memberikan ketidakselesaan atau memfitnah berita palsu ni memang kita sentiasa ambil tindakan. Dan ini tindakan secara berterusan. Bukan saja terhadap ketidakpercayaan kepada vaksin COVID-19 tapi perkara-perkara yang lain, berita-berita palsu yang lain. Beliau ditemui selepas melawat markas taktikal PGA Lubuk Stol, Rantau Panjang. Situasi semasa COVID-19, jumlah kes sembuh kembali mengatasi kes baharu hari ini dengan 3,085 kes sembuh berbanding 2,253 kes baharu. Sekaligus menurunkan jumlah kes aktif kepada 27,994. Negeri Selangor masih mencatat kes harian tertinggi dan 11 kes kematian direkodkan hari ini. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri. Berikutan peningkatan kes positif COVID-19, Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD akan dilaksanakan di 3 lokaliti melibatkan 2 negeri. Di Sabah ia melibatkan Kampung Singon dan Kampung Lotong Nabawan. Manakala Sarawak di Sentosa Timur Fasa 2 Sibu. Jelas Datuk Seri Ismail, PKPD itu akan berkuat kuasa esok hingga 12 Mac. Sehingga kini secara kumulatif sebanyak 42 kes positif telah direkodkan di Kampung Singon dan Kampung Lotong Nabawan. Pelaksanaan PKPD ini akan memudahkan KKM melaksanakan saringan secara bersasar ke atas semua penduduk serta mengawal penularan jangkitan dalam komuniti. Sementara itu, selain PKPD di Sentosa Timur Fasa 2 Sibu, PKPB di seluruh negeri Sarawak dilanjutkan bermula 2 hingga 15 Mac.
Terima sogokan untuk bocor maklumat serbuan dadah. Pegawai kanan polis antara yang direman. Perinciannya seketika nanti. Saksikan Amanat Perdana Setahun Malaysia Prihatin oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri Malaysia pada 1 Mac 2021, 10 pagi. Saksikan secara langsung di saluran televisyen tempatan. Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti sudah maklum para penonton, bahawa masa kini negara kita masih lagi berada pada fasa akhir monsun timur laut yang kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke pertengahan Mac 2021. Atmosfera yang kering dan cuaca kurang hujan di Semenanjung telah menyebabkan keadaan panas dan suhu yang agak tinggi. Dan di saat ini sudah terdapat 4 daerah yang diletakkan di bawah tahap 1 gelombang haba, iaitu tahap berjaga-jaga. Suhu maksimum harian di antara 35 hingga ke 37 darjah Celsius sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Dan daerah yang terlibat adalah di daerah Jeli, Kelantan, begitu juga di Kinta, Perak, Batang Padang, Perak, begitu juga di daerah Kepong di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan dalam tempoh ini, orang ramai dinasihatkan supaya bersabar, memperbanyakkan minum air, mengurangkan aktiviti luar dan pastinya tidak membuat pembakaran terbuka. Dan untuk melihat keadaan ini, kita beralih ke paparan imej satelit. Pada ketika ini jelas menunjukkan tiada kelompok awan aktif di Semenanjung Malaysia. Sebaliknya, kelompok awan aktif lebih tertumpu di negeri Sabah dan juga Sarawak. Dan untuk mengetahui apa yang berlaku dengan lebih terperinci, kita beralih ke paparan gemerada. Pada ketika ini, berdasarkan paparan gemerada di Semenanjung, tiada hujan yang berlaku di Semenanjung Malaysia di kesemua negeri. Manakala di negeri Sabah dan Sarawak pula, buat masa kini, hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku di bahagian Sandakan, Pantai Barat dan juga di bahagian pedalaman di negeri Sabah. Begitu juga hujan di satu tempat kini berlaku di bahagian Tawau. Hujan yang berlaku di negeri Sabah ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam. Di negeri Sarawak pula tiada hujan yang berlaku pada kini, sebaliknya ianya dalam keadaan yang agak mendung. Berdasarkan paparan carta angin pada ketika ini, negara kita menerima angin tiupan daripada pelbagai hala dengan kelajuan yang agak lemah sekitar 10 hingga ke 20 km sejam. Dan dengan keadaan angin yang kurang signifikan ini, Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran yang kencang serta bergelora di mana kawasan perairan di rantau negara kita. Dan bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini dan sahih, anda boleh layari laman sawang kami di www.met.gov.my ataupun muat turun aplikasi My Cuaca, mudah hanya di hujung jari anda. Dan ataupun anda boleh layari Facebook, Instagram dan juga Twitter. Bila sebelum pisah, kita lihat amalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian daripada Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Mahkamah Magistrate Georgetown membenarkan perintah reman 2 hari terhadap seorang pegawai kahanan polis berpangkat ASP bagi membantu siasatan berhubung kes rasuah membabitkan kira-kira RM500,000. Turut direman tempoh sama seorang anggota polis berpangkat Lance Corporal dan kaki tangan Majlis Bandaraya Pulau Pinang, sementara seorang lagi ahli perniagaan direman 4 hari. Perintah reman dikeluarkan penolong pendaftar Mahkamah Magistrate Georgetown, Muhammad Azam Muhammad Yusof, bagi membolehkan SPRM menjalankan siasatan. Kesemua mereka diwakili peguam masing-masing kecuali ahli perniagaan terbabit. Keempat mereka berusia antara 29 hingga 43 tahun. Difahamkan pegawai dan anggota polis terbabit menerima suapan secara bulanan bagi melindungi kegiatan pengedaran dadah di sekitar negeri itu sejak 2 tahun lalu. Penerusinya mereka dipercayai membocorkan maklumat serbuan atau operasi berhubung kegiatan sindiket berkenaan. Baik, ini pula seorang pegawai imigresen dipenjara 30 hari dan denda RM40,000 oleh Mahkamah Session Seremban atas 2 pertuduhan menerima rasuah pada 2019 dan tahun lepas. Muhammad Shah Ezwan Rahman, 34 tahun, membuat pengakuan tersebut di hadapan Hakim Madihah Harullah. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan tersebut di sebuah bank dinilai menerusi transaksi menggunakan akaun bank penama lain berjumlah RM2,100. Terdahulu, tertuduh pernah ditahan dan dihadapkan ke mahkamah atas 12 pertuduhan membabitkan pengubahan wang haram dan menerima rasuah hampir RM886,000 sejak 4 tahun yang lalu. 10 pertuduhan lain melibatkan 6 pertuduhan di bawah Seksyen 165 Kanun Keseksaan dan 4 pertuduhan 4/1 AMLA telah digugurkan. Mahkamah bagaimanapun membenarkan lucut hak tertuduh kira-kira RM1.2 juta bagi 23 perkara yang telah disenaraikan. Jabatan Alam Sekitar JAS membongkar perbuatan sebuah premis meleburkan tembaga sekrap bersama buangan terjadual. Serbuan dilakukan di kawasan perindustrian Padang Meha, Kulim, Kedah. JAS dalam satu kenyataan berkata pelbagai jenis buangan terhadap SW110 yang dimasukkan secara tersembunyi bersama 38 beg tembaga sekrap dan 30 palet bertujuan mengaburi mata pihak berkuasa. Tindakan penahanan operasi kelengkapan telah dibuat serta-merta terhadap 2 unit relau. 6 sampel turut diambil dan dihantar ke Jabatan Kimia untuk dianalisa. SW110 merupakan buangan daripada pemasangan elektrikal dan elektronik yang mengandungi pelbagai komponen sekaligus boleh memberi impak buruk kepada pencemaran udara dan bau. Siasatan dan tindakan lanjut akan diteruskan di bawah Seksyen 34A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Tadbir urus kawalan sempadan akan diperkukuh dan ditransformasikan. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin, usaha itu sejajar teras utama perancangan Pelan Strategik KDN 2021-2025 bagi memastikan keselamatan dan ketenteraman negara sentiasa terpelihara. Pengurusan sempadan darat dan laut akan diperkukuhkan melalui pendekatan 5 sempadan hadapan, 5-pronged approach, iaitu sempadan utara Kedah, sempadan utara Kelantan, Selatan, Sabah dan Sarawak. Sebagai contoh keperluan untuk pembinaan pagar sempadan, penggunaan teknologi terkini seperti CCTV, radar serta drone dan teknologi-teknologi yang canggih, pembinaan pos-pos kawalan adalah berbeza mengikut front yang berkenaan. KDN juga akan terus memperkukuhkan dasar dan perundangan dengan melaksanakan kajian dan pindaan ke atas akta-akta di bawah bidang kuasa KDN bagi memperkasakan aspek penguatkuasaan. Beliau berkata demikian pada Majlis Amanat Menteri Dalam Negeri 2021 yang disiarkan melalui laman rasmi media sosial KDN hari ini.
6 helikopter bagi keperluan tempur Tentera Darat Malaysia TDM jenis MD-530G dijangka tiba di Malaysia Ogos tahun ini. Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Zamruz Muhammad Zain memaklumkan pasukan pengendali akan dihantar bagi menjalani latihan penyesuaian seterusnya membawa pulang aset terbaru TDM itu. Sekarang ni kita dalam proses itu kita dah buat airworthiness punya testing di Arizona dah lulus. So the next phase ni kita akan pergi sekali lagi. Kita akan buat PDI, pre-delivery inspection, dan terus kita akan buat training, dan if everything goes fine, insyaAllah all helicopters, 6 helicopters tu akan sampai di Malaysia pada bulan 8. 6 helikopter keluaran syarikat berpengkalan di Amerika Syarikat sepatutnya diterima pada Julai 2018 dan Disember 2019. Bagaimanapun ia mengalami kelewatan ekoran pelbagai isu teknikal berkaitan syarikat pembuat asal OEM serta pandemik COVID-19 yang melanda dunia. Hari ini, masyarakat Tionghoa menyambut perayaan Cap Goh Mei yang menandakan hari terakhir sambutan Tahun Baharu Cina. Istilah dari dialek Hokkien itu yang bermakna malam ke-15 Tahun Baharu Cina. Perayaan ini memberi kenangan tersendiri kepada Sylvester Chew yang berjaya memiliki kepala singa sendiri 20 tahun lalu. Wartawan Serena Olivia Chong ada butirannya. Sylvester Chew, 39 tahun, memasang angan-angan untuk memiliki kostum kepala singa ketika berusia 15 tahun lagi. Minat yang mendalam untuk menghasilkan kepala singa sendiri mendorong beliau mencipta kepala singa pertamanya pada usia 15 tahun. Kini, selepas 20 tahun, Sylvester yang merupakan sifu pasukan tarian singa Nanshan terkenal sebagai pakar pembuat kepala singa dalam kalangan peminat kostum tarian singa, naga dan unicorn di Sabah. Kepala singa merupakan legasi dalam tradisi kaum Tionghoa yang bermula sejak lebih 1000 tahun dahulu. Proses penghasilan kepala singa ini tidak semudah disangka. Rangka kepala singa perlu dihasilkan dengan teliti. Sylvester ternyata memiliki kepakaran tersendiri dalam menghasilkan kepala singa yang dihiasi kesenian halus serta mampu memberi jiwa kepada kepala singa yang dihasilkan. Dulu memang ini kepala singa kan susah mau dapat, mau beli pun susah. Jadi kalau persatuan kita punya itu kepala singa, kalau ada rosak kah atau bocor sudah kan, terpaksa kita macam repair lah, macam bikin balik sendiri. Darilah sana saya belajar macam mana kasih repair, lama-lama macam mana kasih membuatkan satu biji kepala singa. Bagi Sylvester, melukis merupakan aspek paling mencabar dalam proses penghasilan kostum kepala singa. Ini kerana ia memerlukan kesenian dan kreativiti berbeza-beza bergantung kepada permintaan pelanggan. Yang paling susah mungkin bahagian yang lekat kertas loh. Sebab dia bukan susah apa, dia memang mau ambil masa lebih panjang sikit dan kita pun mau tengok cuaca. Kadang-kadang kalau dia musim hujan, dia susah mau kering. Bapa kepada 2 orang anak ini juga mahir dalam persembahan tarian singa dengan gerak-geri akrobatik yang mampu memukau penonton. Hari ini kami bertemu dengan seorang pemuda yang menyambung tradisi legasi iaitu membuat kepala singa. Istimewanya, Sylvester Chew merupakan satu-satunya pembuat kepala singa generasi muda di Sabah. Sylvester berharap kemahiran yang dimilikinya akan diwarisi oleh generasi akan datang agar tradisi tinggalan nenek moyang ini tidak hilang ditelan zaman. Serena Olivia Chong, RTN. Baik, seperti biasa setiap Jumaat berikut harga petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini sehingga 3 Mac.
Jumlah ekspor negara meningkat 6.6% daripada 84.1 bilion ringgit kepada 89.6 bilion ringgit berbanding Januari tahun lepas. Jumlah itu sekaligus mencatat pertumbuhan positif 5 bulan berturut-turut. Ketua Perangkaan Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin menerusi satu kenyataan menjelaskan pertumbuhan itu didorong oleh ekspor domestik dan ekspor semula yang menyumbang sebanyak 72.1 bilion ringgit dan 17.5 bilion ringgit. Peningkatan itu juga didorong oleh ekspor yang lebih tinggi ke China sebanyak 2.7 bilion ringgit, ke Amerika Syarikat 1.6 bilion ringgit, Vietnam 1.2 bilion ringgit, Kesatuan Eropah 821.3 juta ringgit dan Singapura sebanyak 621 juta ringgit. Manakala antara produk utama yang menyumbang kepada peningkatan itu termasuk barangan elektrik dan elektronik sebanyak 4.2 bilion ringgit, keluaran getah 4.1 bilion ringgit, barangan perkilangan logam 614.4 juta ringgit dan bahan kimia sebanyak 448.9 juta ringgit. Petroleum Nasional Berhad Petronas merekodkan keuntungan selepas cukai PAT sebanyak 10.5 bilion ringgit untuk tahun kewangan 2020, 78% lebih rendah berbanding nilai 48.8 bilion ringgit yang dicatat tahun sebelumnya. Prestasi tersebut selari perolehan terrealisasi yang rendah diimbangi oleh perbelanjaan kumpulan yang berkurangan susulan penjimatan operasi. Sementara itu, bagi suku keempat berakhir 31 Disember 2020, syarikat berkenaan melaporkan kerugian bersih 1.1 bilion ringgit disebabkan kemerosotan aset bernilai 1.3 bilion ringgit. Menurut Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Tengku Muhammad Taufik, keputusan kewangan itu dicapai dalam tempoh dianggap paling mencabar dalam sejarahnya. Selain tidak menolak, industri minyak dan gas dunia akan terus berdepan cabaran ketidaktentuan disebabkan pandemik COVID-19. We witnessed oil prices plunge to negative territory, an event that most of us have never experienced in our lifetime. The drop in demand also caused oil storages on land and sea to be filled to the brim. For the upstream sector, exploration activities and M&A dealings remained subdued as capital expenditure fell to 15-year record lows, circa $300 billion. Beliau bercakap kepada media semasa sesi pengumuman prestasi kewangan kumpulan itu yang berlangsung secara dalam talian. Berhubung bayaran dividen kepada kerajaan, Lembaga Pengarah Syarikat telah meluluskan jumlah dividen 18 bilion ringgit untuk tahun ini seperti diumumkan dalam Belanjawan 2021. Tahun lepas, pihaknya telah melunaskan dividen berjumlah 34 bilion ringgit termasuk 10 bilion ringgit dividen tambahan. Sime Darby Property SDP menyasarkan jualan lebih tinggi sebanyak 2.4 bilion ringgit tahun ini berbanding prestasi jualannya tahun lalu. Bagi mencapai sasaran itu, SDP bakal melancarkan projek pembangunan bernilai 2.5 bilion ringgit. Pengarah urusan kumpulannya, Dato' Azmi Berikan berkata, projek merangkumi unit kediaman hartanah bertingkat dan bangunan lot industri dan komersial. Pihaknya yakin sasaran jualan dapat dicapai menerusi kesinambungan kempen pemilikan rumah HOC. Ini disokong kadar dasar semalaman OPR yang rendah iaitu 1.75% dan pengecualian duty stamp serta cukai keuntungan hartanah. What are the products? The key question is what are the products? You can see 43% is landed residential, right? And another 32% is residential high-rise. And importantly, industrial will be at 11.5%. So you add up almost 90% in segments that we are very confident. I mentioned to you the strong take-up. Beliau bercakap pada sidang media pengumuman prestasi kewangan suku keempat Sime Darby Property secara maya hari ini.
Peniaga kecil boleh menikmati manfaat dan bantuan daripada kerajaan dan agensi-agensi berkaitan sekiranya mereka mendaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Rosul Wahid berkata, hanya perniagaan yang berdaftar sahaja boleh mengemukakan permohonan untuk bantuan. So kalau dia tak daftar dengan SSM contoh, maka sukar untuk badan kerajaan ataupun badan-badan yang ada bantuan untuk nak salur bantuan. Sebab antara syarat untuk nak dapat terima bantuan ialah mereka berdaftar. Menjelaskan mengenai kekeliruan peniaga terhadap pembayaran cukai perniagaan, beliau berkata ia hanya dikenakan kepada perniagaan yang mencapai jumlah keuntungan Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih rakan penyampai. Untuk perkembangan sukan malam ini, kita mulakan dengan perkembangan sukan basikal. Jaguh berbasikal trek negara Muhammad Azizul Hasni Awang berpeluang melakukan satu lagi kejutan apabila bakal turun beraksi dalam acara Kirin di kejuaraan trek Elite Victoria di Melbourne esok. Turut sama menyertai acara berkenaan rakan sepelatihnya Muhammad Shah Firdaus Shahrum. Azizul Hasni yang dikenali sebagai The Pocket Rocketman sebelum ini membuktikan kayuhannya masih berbisa apabila memenangi pingat emas acara pecut di kejohanan yang sama minggu lalu dan turut mengungguli acara Kirin di kejuaraan kebangsaan Australia Disember lepas. Meskipun berada dalam prestasi yang baik, Azizul Hasni bagaimanapun mengakui penyertaannya dalam acara Kirin esok lebih kepada percubaan buat dirinya kerana dia dan Shah Firdaus bakal berdepan cabaran daripada jaguh-jaguh dari Australia. Pelumba berusia 33 tahun dari Dungun itu juga enggan meletakkan sebarang sasaran pada saingan esok kerana masih dalam proses latihan berat di bawah kendalian jurulatih John Beasley. Justru menurut Azizul Hasni, kejohanan tersebut akan digunakannya sebagai medan untuk menguji strategi dan taktik tersendiri termasuk pelarasan baharu gear basikalnya. Dia dan Shah Firdaus yang memenangi pingat perak dan gansa dalam kedua-dua kejohanan tersebut kini sedang menjalani persiapan menghadapi Sukan Olimpik 2020 di Tokyo. Kedua-duanya bakal beraksi dalam acara pecut dan Kirin pada tamasya itu yang dijadual bermula Julai depan. Seramai 264 atlet dan pegawai sukan negara yang akan menyertai kejohanan antarabangsa termasuk Sukan Olimpik 2020 di Tokyo bakal menerima suntikan vaksin COVID-19 bermula April depan. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican berkata, mereka merupakan kumpulan pertama daripada keseluruhan 4,000 atlet dan pegawai dalam senarai Kementerian Belia dan Sukan KPS yang diberi keutamaan sebagai penerima vaksin pada program imunisasi COVID-19 kebangsaan pada fasa pertama. Menurut Datuk Seri Rizal Merican, pihaknya menjangkakan kesemua 264 individu itu akan mendapatkan suntikan dos kedua pada bulan Mei sekaligus memberi keyakinan buat mereka menggalas cabaran Malaysia di peringkat tertinggi. Sejumlah 264 yang akan divaksin dalam bulan April. Sebab kita tak boleh biar mereka vaksin dalam penghujung fasa pertama. Fasa pertama berakhir pada bulan 5, kalau silap. Sebab dia ada tempoh antara dos pertama dengan dos kedua. So kita mengharapkan sekurang-kurangnya pada bulan 5 tu the full 264 ni has been fully vaccinated. Maknanya dah melalui cycle of 2 doses. Jelasnya langkah vaksinasi ini dibuat secara sukarela, namun beliau positif kesemua 264 atlet negara akan bersedia menerima suntikan vaksin berkenaan. Tambahnya lagi, langkah ini adalah untuk memberi perlindungan buat atlet dan pegawai kontingen negara yang akan menyertai tamasya berkenaan Julai depan. Walaupun Jawatan Kuasa Olimpik Antarabangsa IOC tidak mewajibkan suntikan tersebut ke atas semua peserta. Datuk Seri Rizal Merican berkata demikian pada majlis menandatangani perjanjian pembinaan dan pengurusan platform kejohanan ESIEsukan.gg di Putrajaya. Sementara itu, dalam majlis yang sama, Datuk Seri Rizal Merican turut menggesa komuniti e-sukan negara memanfaatkan penubuhan platform eSukan.gg yang berpotensi menyatu padukan ekosistem permainan sukan berkenaan di Malaysia. eSukan.gg ni akan menjadi kita penghubung. Dan paling penting adalah ia adalah permulaan langkah yang disebut sebelum ni sebagai pendekatan integrationis untuk menyatu padukan, mensepadukan data, kata pengkalan data, pemain-pemain, penggiat-penggiat, entusias dalam e-sport
menyediakan ranking, players ranking system, menyediakan streaming services untuk penonton, dan ia akan menjadikan bahawa e-sport punya ekosistem ni akan lebih bersepadu. Jelasnya platform isukan.gg ini akan memberi manfaat kepada seluruh komuniti isukan Malaysia dengan memupuk kolaborasi serta kerjasama antara pelbagai pihak termasuk kerajaan dan peminat. Platform ini dikendalikan oleh sebuah syarikat pengembangan perisian dan permainan mudah alih terkemuka Technesia dengan kos pembangunan platform berkenaan ditanggung sepenuhnya syarikat tersebut. Saudara, ini pula kabar gembira buat sukan rugby negara. 8 syarikat korporat dan swasta telah menyatakan kesediaan untuk menaja Kesatuan Rugby Malaysia KRM bagi memastikan pasukan rugby 15 pasukan negara dapat menyertai kejohanan rugby Asia ARC pada Mei depan. Presidennya Datuk Syarul Zaman Yahya berkata bantuan penajaan itu akan disalurkan secara berfasa bagi membantu skuad rugby 15 pasukan negara dapat menjalani persiapan menghadapi kejohanan tersebut. Tambah beliau, antara tajaan itu termasuk melantik seorang jurulatih berpengalaman dari New Zealand bagi membantu mempertingkatkan mutu permainan pasukan rugby negara. Dalam keadaan hari ini memang kita tahu susah nak dapat macam tu. Jadi strategi kita minta dengan banyak. Jadi akhirnya saya tak silap saya ada 8 syarikat yang akan membantu pasukan 15 sebelah kita untuk menghadapi kejohanan rugby Asia. Datuk Syarul Zaman berkata demikian selepas mengadakan lawatan kerja ke sebuah kilang pembuatan alat peranti elektronik di Ipoh. Pada Januari lalu, Datuk Syarul Zaman berkata pihaknya memerlukan sekurang-kurangnya RM2 juta bagi membolehkan pasukan rugby negara menyertai kejohanan ARC 2020 yang turut disertai Hong Kong dan Korea Selatan. Ia sepatutnya berlangsung tahun lalu namun ditunda ke tahun ini dengan kemungkinan diadakan pada bulan Mei atau Jun depan bergantung kepada situasi semasa COVID-19. Perbualan seram di antara 3 beradik kembar berusia 2 tahun dengan sesuatu di bilik mereka berjaya dirakam CCTV. Menurut ibu mereka, ia bermula bulan lepas apabila Nicholas mendengar anak-anak bertengkar dan menjerit sesama mereka. Semakan melalui CCTV mendapati kanak-kanak berkenaan memandang dinding dan seolah-olah sedang bercakap dengan makhluk gaib yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Kembar berkenaan juga dilihat berlari ke arah dinding serta cuba melompat untuk mencapai sesuatu. Nicholas pada bulan menganggap mereka sedang bermain. Namun rakaman yang dilihat membimbangkan beliau. Lebih-lebih lagi keluarganya pernah mengalami situasi paranormal beberapa kali sebelum ini. Seekor biri-biri dikenali Barak ditemui semula selepas 5 tahun menghilangkan diri. Haiwan ini ditemui dalam keadaan kotor dan bulu lebat seberat lebih 30 kilogram. Pusat Perlindungan Haiwan yang menyelamatkannya berkata bulu tebal itu agak membebankan haiwan tersebut. Selain untuk menghalang pergerakan dan penglihatannya, petugas mengambil masa agak lama untuk mengetam bulunya. Malah serangga dan ranting pokok turut ditemui pada bulu Barak. Suhu sejuk beku di Texas baru-baru ini bukan sahaja menjejaskan penduduk, malah haiwan. Texas Sea Life Centre via Storyful memamerkan usaha mereka menyelamatkan kira-kira 200 ekor penyu dan dihantar semula ke laut Delonso. Sebahagiannya ada yang mati kesejukan. Keprihatinan kumpulan ini mendapat lebih 180,000 tanda suka. Prihatin terhadap nasib penggiat seni yang terjejas akibat COVID-19, Persatuan Seniman Malaysia tampil menghulurkan bantuan berbentuk keperluan makanan. Presiden Seniman Z. Zaidi berkata lebih 50 orang sudah dibantu setakat ini. Ini yang sebenarnya yang kita nak, dan ini bukan kali pertama lah kita buat. Sebelum ni kita pernah buat di PKP yang pertama bersama-sama dengan persatuan yang lain lah, seperti Profima, FDM, untuk membantu penggiat-penggiat seni yang terjejas ketika itu. Pada hari ini Persatuan Seniman kita melakukan program untuk membantu ahli-ahli dengan menggunakan seniman itu saja. Maknanya kita membantu ahli-ahli saja. Dan dalam masa sama kita ada juga nama-nama wartawan-wartawan yang terjejas yang kita selit sekali untuk membantu mereka. Dan hari ini kita tahu penerima dia lebih daripada 50 orang, saya rasa nak lebih 100 rasanya.
Beberapa badan bukan kerajaan, NGO dan rakan artis turut serta memberi agihan, antaranya Fasha Sanda, Abby Yus dan Helmi Gimmick. Tapi bila keadaan macam ni, saya tengok seniman juga perlu, artis juga dalam keadaan macam ni juga perlu. Jadi kita buatlah program ni. Kita support apa yang seniman buat dalam masa pandemik ni. Banyak artis-artis juga terkesan, terutama artis-artis veteran. Jadi hari ini kita beri sedikit hadiah kepada mereka. Yes. Tidak berpeluang menjadi seorang penghibur. Pengasas Pencil Pictures and Records Nara Berhad Dato' Ayu Putih nekat memberi peluang kepada anak-anaknya untuk menceburi bidang seni. Ia terbukti apabila anak ketiganya berusia 16 tahun muncul dengan single solo pertama berjudul My Boo. Selain minat, Dato' Ayu ingin kesemua anaknya memanfaatkan masa ke arah yang lebih baik. Minat yang ada tu, saya jadi produser hari ini, saya jadi komposer juga kerana minat. Dan bila cita-cita tu tak tercapai, saya letakkan anak saya dekat situ untuk menyapaikan cita-cita saya tadi tu. So hari ini saya rasa macam puas hati sebab anak-anak bukan saja boleh masuk dekat dalam industri tu sendiri, tapi dia orang ada bakat tersendiri. Bagi Alif, ibunya memberi kepercayaan dan sokongan penuh terhadap karier nyanyiannya yang baru bermula. My mom is confident in me. My mom punya confident tu bagi Alif confident. So, my mom cakap I boleh menyanyi, so I think I can sing. So, insyaAllah I'll try my best. Kasih, please let me love you. Just love you like I do. It's always you, my boo. Selain Alif, pelakon Wana Ali dan penyanyi Fian Ali merupakan anak Dato' Ayu yang berjaya menembusi industri seni tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Program imunisasi COVID-19 kebangsaan akan dilaksanakan tidak lama lagi. Saya berharap kepada anda semua yang layak supaya mendaftar dan mendapatkan suntikan vaksin masing-masing seperti yang dijadualkan. Vaksinasi ini amat penting untuk kita semua bagi membentuk imuniti berkelompok dan secara langsung membendung pandemik ini daripada terus merebak. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang pendaftaran vaksinasi, anda boleh merujuk aplikasi My Sejahtera masing-masing. Marilah bersama-sama kita melindungi negara kita yang kita cintai ini daripada COVID-19 dengan mengambil suntikan vaksin. Lindung diri, lindung semua. Baik, berita perdana edisi 26 Februari 2021 berakhir di sini. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan sedang berjalan. Daftar di My Sejahtera untuk janji temu vaksinasi yang akan diberikan secara berperingkat mengikut fasa kelayakan. Ya. Lindungi diri, lindungi semua dan terus patuhi SOP untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.